Saya suka apa yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab menurut satu pandangan. Ketika mana membicarakan soal takwa itu bersama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Bila ditanya kepada Ubay, bagaimana pandanganmu tentang takwa? Kata Ubay, wahai Amirul Mukminin, bagaimana keadaanmu apabila engkau melalui kawasan yang berduri dan bersemak? Maknanya engkau nak jalan kawasan tu ada duri dan semak, bagaimana keadaan kau? Kata Sayyidina Umar, tentulah aku berhati-hati dan aku melaluinya supaya tidak sangkut pada pakaianku. Makna menunjukkan takwa itu sebagai satu gambarannya apabila wujud rasa berhati-hati yang tinggi dalam diri kita melalui kehidupan. Sama ada kehidupan kita sesama manusia ataupun kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Barangkali soal kehidupan kita dengan Tuhan bagus, tinggi hati-hati. Makna dari segi solatnya kita bagus, dari segi tuntutan Allah Ta'ala secara keparduannya pada kita bagus. Tapi bagaimana pula soal hubungan dengan manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Hormati Tuan Imam, Usi dan seluruh dan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana pagi ini kita dapat bersama-sama diberikan kelapangan masa. Mudah-mudahan kita sentiasa dapat rahmat dan keberkatan Allah SWT. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan, Allahumma barik li ummati fi bukurha. Ya Allah, berkatkanlah umatku pada waktu pagi. Jadi mudah-mudahan kita pada pagi ini, walaupun doa Nabi SAW itu 1400 tahun yang lalu, tetapi oleh kerana kita berpagi-pagi, mudah-mudahan apa yang didoakan oleh Nabi SAW itu dapatlah kepada kita. Kerana itu setiap pagi apabila kita bangun, selain daripada kita membacakan doa selepas bangun daripada tidur, jangan lupa bangun kita itu mengharapkan supaya Allah SWT memberkati pagi kita. Secara tidak langsung, mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita seluruhnya hari itu. Begitulah kita umat Nabi Muhammad SAW ini sentiasa berebut dengan doa Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga orang yang melakukan ibadah haji atau umrah, kan itu biasa ditanyakan, manakah lebih utama, orang yang melakukan tahallul dengan bergunting atau bercukur? Maka orang yang bercukur disebutkan keutamaan kerana dia dahulu yang mendapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dibincangkan oleh para ulama. Kerana dalam doa Nabi SAW, Nabi menyebutkan waghfir lana walil muhalliqina wal muqassirina, dan ampunkanlah kami ya Allah dan orang-orang yang bercukur dan orang yang bergunting. Artinya orang yang bercukur itu dahulu mendapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang merebutkan untuk nak mendapatkan doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keadaan kita. Jadi mudah-mudahan pagi ini kita tidak hanya sekadar melakukan solat kita di masjid, tetapi kita juga mengharapkan keberkatan daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, tadi kalau kita perasan, imam membacakan ayat di rakaat yang pertama itu sebagai peringatan untuk kita. Kalau tuan perasanlah, ayat yang disebutkan imam tadi, kalau tidak silap saya, daripada surah Al-Hashr, ayat yang di hujung, ataupun surah apa tadi? Surah Kahfi, bukan, surah Al-Hashr, ya, ayat yang di hujung di atas sekali, ataupun ayat yang di hujung surat atas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan pandanglah waktu lampau, waktu yang telah kita lalui untuk waktu yang di hadapan. Sesuailah barangkali kita pagi ini sudah pun berada sekira pada 17 hari daripada bulan Ramadan. Sebenarnya kita nak menghabiskan hari yang ke-17 dah pun, kerana hari ke-17 itu telah berakhir separuh. Kerana dalam Islam hari ini bermula pada waktu malam. Jadi bahagian malam selesai dah. Sekarang ni kita hanya nak menghabiskan bahagian siang. Artinya habis dah 17 hari. Tak lama kita akan masuk pula hari ke-18. Alhamdulillah. Cuma tinggal lagi yang menjadi persoalan kita ialah bagaimanakah 17 hari yang telah kita lalui. Barangkali ada yang menjawab 17 hari itu telah kita sempurnakan dengan puasa. Bagus. Barangkali ada juga yang menjawab 17 hari itu tanpa gagal. Setiap hari kita melakukan ibadah tarawih. Bahkan ada yang menjawab 17 hari itu tanpa gagal tarawih dengan 23 rakaat. Maknanya 20 tarawih, 3 witir. Dan ada juga barangkali yang menyebutkan bahawa sepanjang 17 hari itu juga banyak telah bersedekah. Tidak kurang juga ada yang telah pun mengkhatamkan Al-Quran sekira-kira sesuai khatam yang pertama. Sekarang nak masuk ke khatam yang kedua, bermakna 15 hari khatam, kemudian 15 hari kedua khatam lagi. Ini semua menunjukkan suatu pencapaian yang bagus. Cuma satu yang kita perlu renungkan ialah kerana dalam ayat itu menyebutkan supaya orang-orang yang beriman lihatlah pada waktu yang lampau, makna waktu yang telah engkau lalu bagaimana.
adakah kesemua daripada ibadah yang kita buat, khususnya Al-Quran yang kita baca, menjadikan kita orang yang benar-benar menjadikan Quran itu imaman, sebagaimana selalu doa ataupun doa lah yang dibaca selepas daripada orang baca Quran. Biasanya orang akan baca apa nama tu, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikanlah Quran itu sebagai imam kami. Berarti imam konsepnya ju'ilal imamu li'tamma bihi, imam untuk diikuti. Makna Quran jadi imam dan kita menjadi makmum. Konsep dia. Kalau dalam konsep imam ini bermakna kalau imam rukuk, kita rukuk, farka'u. Imam sujud, fasjudu, kita sujud. Imam duduk antara sujud, kita duduk antara dua sujud. Mendahului imam pun tidak, meninggalkan imam pun tidak. Itu konsep imamah ataupun konsep imam. Jadi dalam konteks kita membaca Quran, bagus khatam, bermakna menunjukkan orang itu telah membaca banyak. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta' fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Orang yang mahir baca Al-Quran itu bersama safara kiramil bararah. Namun orang yang membaca Quran wa yata'ta', artinya sangkut-sangkut dia. Kata Nabi SAW, orang ini diberikan dua ganjaran. Satu ganjaran membaca Quran, satu ganjaran dia berusaha untuk nak membaca Al-Quran. Kerana dia tak itu sangkut-sangkut. Makna bahasa orang kita ni mengangkat-angkat lah. Makna menunjukkan banyaklah pahala. Bahkan disebut dalam satu hadis Nabi SAW, setiap huruf itu diberikan hasanah, satu kebaikan. Dan kata Nabi lagi, al-hasanatu bi'asri amsalihha, satu kebaikan ganda pula 10 kali ganda. Bagus. Maknanya boleh kira lah berapa banyak pahala kita dapat. Sekira-kira maknanya ada harapan ke syurga lah tu. Kira-kira lah. Kira-kira. Tapi jangan confirm sangat dulu. Sekira-kira. Pasal pahala banyak. Tetapi jangan lupa, ada satu kata-kata yang masyhur. Dia bukan hadis Nabi SAW, tapi kata-kata yang masyhur, sebahagiannya dinisbahkan kepada sahabat. Disebut rubba qari lil Qur'an wal Qur'an yal'anhu. Beramai orang yang membaca Quran, jadi Quran melaknatnya balik. Maknanya Quran dibaca, arti Quran melaknat itu sebab dia membaca Al-Quran tetapi tidak menjadikan Quran yang dibaca itu dia tunduk kepada Allah Ta'ala. Maknanya khatam saja. Khatam, kita ada khatam. Khatam bunga telur dia. Jadi standard lah orang Melayu mempertahankan keteluran dia. Mana pun khatam bunga telur, tak apalah, tak ada masalah. Nak bunga telur ke, nak bagi coklat ke, ikut sukalah. Tetapi kena ingat, kadang-kadang kita terpedaya. Kita rasakan bahawa apa yang kita buat itu kita telah sempurnakan. Hakikatnya, matlamat daripada apa yang kita buat itu bukanlah semata-mata mengkhatamkan saja, tetapi menjadikan kita tunduk kepada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, apa Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua? Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat
qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah sebut orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat kami bergetar hati mereka. Dan apabila kemudian daripada itu bertambah pula keimanan mereka kepada Allah Ta'ala. Maknanya bertepatanlah daripada apa yang Allah Ta'ala sebut daripada bulan Ramadan. Ketika mana Allah merintahkan kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dipardukan kepada kamu berpuasa. Maknanya puasa ini menunjukkan puasa Ramadan. Kerana difardukan, berarti wajib. Kalau puasa Senin Khamis, dia tidak wajib. Nak puasa, puasalah. Tak larat, memang tak puasalah, nampak. Puasa Syawal 6 hari, itu juga tidak wajib. Orang puasa, puasa. Yang tak puasa pun tidak. Ada orang puasa sunat Syawal yang lepas, berbaki sehari lagi. Tahun ni lah dia buat lagi, bagi cukup 6 hari bangkali. Maknanya tak habis juga pusat raya punya pasal. Ada orang dia boleh puasa daud sehari, puasa sehari tidak, itu pun tidak wajib. Ada orang dia puasa 9 Muharram ataupun 10 Muharram, kan, ini dipanggil hari Ashura. Ada orang puasa, ada orang dia tak puasa pun, dia sibuk buat bubur Ashura. Tak apalah, pasal sunat. Tapi yang disebut dalam ayat ni surah Baqarah 183, kutiba alaikum syiyam, maknanya wajib. Ini menunjukkan puasa Ramadan. Mengapa dalam puasa Ramadan disebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa? Kerana antara lain di dalam bulan Ramadan ini kita melazimi Al-Quran. Arti Al-Quran itu membawakan kepada takwa kepada Allah Ta'ala. Sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana. Artinya tambahlah takwa. Baik, sekarang hari ke-19, hari ke-19 pula dah. Hari ke-17. 17 kita consider done lah. Cakap betul sikit lah, kan. Maknanya habis. Hari 17 habis. Sekarang masuk hari ke-18. Bagaimana takwa kita? Baik. Kita selalu dengar perkataan takwa, takwa, takwa. Kemarin pun, kemarin mana pula? Hari ni apa? Nanti lusa. Saya dah tengok hari tuan-tuan. Lusa hari Jumaat. So hari ni cuti. Ingat kau hari Sabtu. Lusa hari Jumaat. Hari Rabu. Khamis. Besok Jumaat. Silap. Besok Jumaat. Tu betul. Mana besok Jumaat? Besok khatib naik lagi ke mimbar. Khatib akan pesan kepada kita. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tiap-tiap minggu dipesankan takwa. Bulan Ramadan, la'alakum tattaqun. La'alakum tattaqun. Ambil takwa. Tuan-tuan, saya suka apa yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab menurut satu pandangan. Ketika mana membicarakan soal takwa itu bersama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Bila ditanya kepada Ubay, bagaimana pandanganmu tentang takwa? Kata Ubay, wahai Amirul Mukminin, bagaimana keadaanmu apabila engkau melalui kawasan yang berduri dan bersemak? Maknanya engkau nak jalan kawasan tu ada duri dan semak. Bagaimana keadaan kau? Kata Sayyidina Umar, tentulah aku berhati-hati dan aku melaluinya supaya tidak sangkut pada pakaianku. Makna menunjukkan takwa itu sebagai satu gambarannya apabila wujud rasa berhati-hati yang tinggi dalam diri kita melalui kehidupan. Sama ada kehidupan kita sesama manusia ataupun kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Barangkali soal kehidupan kita dengan Tuhan bagus, tinggi hati-hati. Makna dari segi solatnya kita bagus. Dari segi tuntutan Allah Ta'ala secara keparduannya pada kita bagus. Tapi bagaimana pula soal hubungan dengan manusia?
Kerana orang yang bertakwa tinggi hati-hati, supaya kalau dia mati, dia tidak dituntut apa-apa hak oleh manusia. Itu takwa. Jadi maknanya 17 hari kita berpuasa, bagaimana takwa itu? Kalau 17 hari kita puasa, kita masih lagi parking kereta buat sakit hati jiran, tunjukkan takwa kita tu belum sampai lagi. Makna 17 hari dah puasa, berempas pulas puasa. 17 hari kita lapar siang, 17 hari kita apa? Nur Amin, 23. 20 rakaat. Tuan-tuan sembahyang tarawih mana? Nur Amin sini kan? 20. 8. Makna 8 rakaat setiap malam, 11 campur witir. Kita pun tadarus setiap malam. Sunnah Nabi ketika bersahur, ketika berbuka. Sedekah lagi. Tinggalkan hal-hal yang tak sepatutnya bulan Ramadan. Makna habis pulas dah. Ibarat saya selalu bagi analogi begini. Orang naik basikal, nak lampu tu terang, dia kena kayuh basikal tu. Kan? Dulu kan macam tu basikal. Kalau dia tak kayuh, lampu tak terang. Ibarat makna dia dah kayuh dah. Selaju-laju ni, tapi lampu tak keluar-keluar juga. Apa masalah? Tuan-tuan faham ke tidak? Makna ibarat takwa itu lampu tadi. Kerana lampu ni menyuluh. Takwa kan yang menyuluh. Suluh, ini hak orang. Suluh, ini hak aku. Suluh, ini bukan aku punya. Suluh, ini wajib. Suluh, ini sunat. Mana terang? Kalau orang lampu gelap, dia tak nampak. Dia tak tahu mana sunat, mana wajib, mana hak orang, mana hak dia, mana bini orang, mana bini dia. Menunjukkan orang tak ada takwa. Pasal takwa ini yang menyuluh kita. Supaya kita sentiasa berada pada jalan yang jelas. Itu takwa. Jadi maknanya kalau 18 hari puasa, naik masuk hari ke-18 nak, masih tak terang lagi lampu tu, apa problem kita? Ini dah habis pulas dah ni, apa lagi nak buat bulan Ramadan ni? Kan? Tapi tuan-tuan ada harapan lagi lah pasal baru 8 rakaat. Boleh up lagi, mungkin agak tak terang, kena pergi 20 rakaat. Kalau 20 tak terang lagi, mungkin kena minta imam 1 rakaat 1 juzuk pula. Kan? Barangkali lah, barangkali. Saya ingat di Kelumpu ni, sepengetahuan saya lah, ada 2 tempat je yang solat tarawih 1 malam atau 10 malam khatam 30 juzuk. Satu Masjid Sipitalik, Kota Sabsilah. Yang kedua ni baru nak buat 10 malam last, Masjid Al-Khairiyah. Baru ni saya forum dengan Datuk Mufti, pihak masjid beritahu, dia kata, Ustaz, tahun ni kita buat kelainan sikit, 10 malam akhir, 1 malam 3 juzuk. 3 juzuk. Kita 1 muka 3 rakaat. Terbalik itu. Makna kalau 1 malam 3 juzuk, bermakna lebih kurang lah plus minus 60 muka. Bermakna kalau 20 rakaat, berarti 1 rakaat 3 muka. Kan terbalik tu. Kita 3 rakaat 1 muka. Ini 1 rakaat 3 muka. Pasal 10 hari nak khatam 30 juzuk. Makna itu kalau silap masuk, tapi dia buat 2 session. Yang itu untuk di bahagian bawah. Di masjid di 2 tingkat. Bahagian atas 1 malam 1 juzuk. Itu pun orang mabuk dah. Dia lari ke atas, masuk ke bawah. Elok pergi berjalan, balik merengkak kawan tu. Tuan-tuan, 3 juzuk 1 malam. Maknanya kalau 3 juzuk 1 malam sudah habis pulas dah. Habis pulas dah. Kalau motor tu full throttle orang panggil. Kan? Maknanya habis pulas dah. Ada lagi nak buat. Dah habis kayu dah. Ibarat kalau tengok kaki tu
nampak kalau dia mengayuh, orang kata tak berupa kaki lah dia punya kayuh, punya laju. Tapi siapa lampu tak terang lagi? Ini bukan saya tanya tuan-tuan, kita tanya kita lah. Itu kena faham. Makna Quran baca tak? Kita kan Quran baca lagi, nuzul Quran pun sambut. Bukan Quran turun malam tadi. Mana Quran turun? Kita Selangor cuti. Selangor turunlah Quran. Wilayah cuti. Saya baik Lumpur pun Quran turun. Ada negeri tak cuti, Quran tak turun kat dia. Mana Quran turun, nuzul Quran, kita baca tadarus Quran, baca Quran. Masjid ni bukan komen-komen. Tiap-tiap sebelum tarawih pula, sebelum Ramadan lagi, tiap-tiap pagi baca Quran. Ada hukum tajwid lagi. Mana? Macam mana gaya tu? Cuba menung-menungkan. Mana apa masalah kita? Pasal dah full dah. Habis pulas. Tapi lampu tak terang juga. Dia tak nampak. Dia sembahyang tarawih bagus. Solat fardu yang dia tak qada, yang ditinggal dia tak qada. Dia terlupa tarawih itu sunat, solat fardu itu wajib. Dia solat tarawih bagus, solat ba'diyah isyak itu kedudukan lagi tinggi daripada solat tarawih. Dia tak nampak. Jadi menunjukkan ada problem dia punya kayuhan. Barangkali laju tapi terbalik kayuh. Orang suruh kayuh ke depan, dia kayuh ke belakang. Memanglah laju, tapi tak keluarlah lampu. Salah kayuh. Itu kira-kira lah tuan, analogi dia. Tuan biar faham. Saya bukan cerita pasal bersikal pagi ni. Tu. Nah, pasal kita dah nak masuk 10 terakhir dah. Tak apa hari saja. Kan? Hujung minggu ni, malam 21. Betul? Tuan-tuan kira ke tak kira? Mana kira malam minggu kan? Mana minggu, malam tu dah malam 21. Habis dah. Dah masuk 10 las. Maknanya ke 10 las, kira-kira kalau orang racing motor ni kira last lap lah. Kan? Last lap. Lepas lap tu dah tak ada dah. Bermakna gagal lah kita. Sebab kita tak nampak. Orang sibuk suka, bagus. Saya pusing-pusing Ramadan ni tuan-tuan. Yalah, manis sebab pusing lah. Memang bulan Ramadan tahun ini pertama, conclusionnya, sehingga hari ni, Alhamdulillah, momentumnya masih bagus. Sini macam mana? Faham? Bagus lagi. Sini memang subuh pun bagus. Tapi kira bagus lah. Maknanya, tapi di tempat lain pun, saya tengok momentumnya bagus lagi. Ni dah masuk hari 20 dah ni. Selalu hari 20 ni, imam dah menung ke belakang. Tapi ni, barangkali mungkin agaknya sebelum Ramadan hari tu, momentum program subuh macam Jumaat tu, mungkin beri kesan sikit. Saya bagus. Mana-mana pun tuan, saya pergi dengan Kelantan, Melaka, momentumnya bagus. Dua, Ramadan tahun ini pun buka puasa di masjid juga meriah. Cuma tahun ini nampaknya kutipan untuk buka puasa jam sikit. Betul? Menung tu masjid. Orang makan banyak, yang nak bagi tak ada. Ni bukan Nurul Amin saja tak. Memang ada masjid terang sebut, tuan-tuan, slot berbuka puasa tu banyak lagi, ambil lah sound sikit. Kan? Bukan kata kita buka slot buka puasa tak. Dia siap beritahu lagi, slot buka puasa banyak lagi tu. Bolehlah ambil sound sikit supaya kita boleh untuk nak buat buka puasa. Makna menunjukkan tahun ni orang buka puasa banyak, tapi menyumbang untuk buka puasa tak banyak. Tak apalah. Itu tepat. Makna nak menunjukkan bahawa bagus semangat orang kita ni. Tetapi yang kita risaukan ialah bila dia tak nampak. Berbuka puasa tu untuk beri makan, betul Nabi sebut man fattara sa'iman kana lahu mislu ajri. Bagi makan itu lebih baik seperti mana orang yang dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Bagus. Tapi dia terlupa bahawa dalam Quran ayat pasal hutang itu satu muka panjang. Satu muka.
Dalam surah Baqarah tu satu muka panjang cerita pasal hutang saja. Maknanya hutang itu patut bayar dulu. Dia sibuk taja buka puasa, hutang orang dia tak bayar. Ini nama terbalik. Batu lampu dia melap. Dia tak nampak mana yang sepatut. Bukan makna kita kata dosa sedekah, tak. Sedekah lah. Tapi jangan lupa, hutang orang tu kena bayar. Kan hutang wajib, sedekah sunat. Ini bila lampu tak terang. So itu penting kita tengok balik. Berarti sekarang ni untuk hari 18, apa masalah kita? Apa punca kita baca Quran tetapi kita tak dapat impak daripada baca Quran. Sedangkan Quran sebut kan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan ayat-ayat kami, maka bertambah iman. Makna takwalah, tambahlah takwa, bertambahlah terang. Tapi tidak. Ada orang masih lagi terlibat dengan riba. Walhal dalam Quran sebut juga yang sama. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Macam orang kena sambut setan besok kena bangun. Dia tak peduli lagi. Dia tak kisah pun. Dia tak kisah akaun bank dia tu terlibat riba ke tidak. Lagi canggih, bangun pergi KWSP. Majoriti orang kita masih tak tukar lagi dia punya apa kita panggil? Apa nama? Konsep. Kan? Maknanya konsep simpanan dia tu kepada patuh syariah. Tak tukar. Dia tak kisah pun. Saya tanya kepada kaunter tu, ini mengapa orang ramai tak tukar? Tahu lah Ustaz, orang tak buli je. Macam mana kayu? Walhal kita baca Quran. Quran sebut kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan riba. Jadi makna betul lah apa disebut dalam kata-kata itu. Rubba qari lil Quran wal Quran yal'an. Quran melaknat di balik. Maksud artinya dia tak dapat apa-apa pun dari Quran walaupun khatam. Ini makna yang kita risaukan. Mudah-mudahan kita hari ini bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, baca Quran. Bagus, tu lah baca. Tuan-tuan jangan berhenti baca pula lepas ni. Kan? Dia pakat berhenti pula. Tak ada harus kita. Tak payahlah, lampu tak terang lah kata dia. Tak, bawa tenang. Baca juga. Jangan tuan guna begitu pula. Makna kita pesan ni bukan untuk condemn orang baca Quran. Salah tu. Kita pesankan. Ini pesan diri saya juga, pesan tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan tidak, saya pesan saya lah. Mana genong balik, apa masalah tu? 17 hari puasa dah. Mengapa yang sini tak terang? Mengapa sini masih kelang kabut? Kenapa kat sini masih tak nampak? Apa masalah? Mana buatlah apa semua tu ayat disebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Mana ayat itu pesankan supaya jangan syok sangat. Ayat itu pesan tu untuk orang yang sembahyang lah, untuk orang yang pergi ke masjid macam tuan-tuan. Dah bagi buta ni pergi masjid. Kan? Tuan-tuan lah. Ayat tu tak sebut pasal orang yang tak sembahyang. Tak sembahyang nak tengok apa benda ni. Nak tengok ke depan apa lagi. Dah memang tak sembahyang. Dah memang tak buat apa-apa. Apa nak tengok? Tak ada. Tapi misal kita, sebab tu dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, bertakwalah. Dan tengoklah. Makna, berperhati sikit. Tengok bagaimana. Mungkin agaknya kita baca Quran, tapi kita tak berniat pun untuk nak memaham isi Quran. Berapa banyak ayat Quran tu kita lalui, kita tak faham, kita tak pernah nak jenguk pun. Apa sebenarnya Quran ni dimaksudkan? Tengok masjid kita baru punya canggih. Kan? Ini masjid lama, belum masjid baru sebelah lagi. Masjid baru esok lagi canggih. Tengok. Quran biru-biru semua tengok. Cantik susun. Hijau-hijau semua. Elok susunan. Tapi orang tak jenguk pun. Lebih seronok tengok susun. Cantik susun. Sebab tu
Nanti kalau boleh, yelah, saya ceramah je lah. Saya bukannya di dalam kursi masjid. Kan, tu tumpang je sembahyang sini. Kadang seronok sembahyang subuh tengok ramai, seronok. Tuan-tuan, sebab saya berusi masjid, banyak masjid suruh susun Quran, bukan suruh baca. Sila susun semula, itu je kerja. Lepas ni masjid baru besok tulis sila ambil, baca dan tadabbur, jangan lupa susun balik. Panjang sikit, apa masalah ni? Kan? Ini tak, sedikit sila susun semula. Maka orang susun je, baca tidak, tadabbur tidak, susun aja. Dia seronok tengok. Kadang-kadang siap pun marah orang ambil Quran, tak guna betul, orang dah susun dia elok, tak letak je balik. Marah. Dia bukan siap sinilah. Mat ni patut jangka bagus lah. Orang baca Quran tu tak susun betul tu, menunjukkan dia baca Quran tu. Kalau susun tak bergerak, menunjukkan orang tak tengok langsung Quran. Tu. Dan bagus juga kalau Quran ni tuan-tuan, kita ada banyak sikit Quran terjemahan lah. Supaya rajin masing baca. Dan kalau bagus sikit, ada situ tempat Quran khas, bukan Quran khas, dia panggil apa nama, rak khas untuk tafsir Quran. Kan, tafsir Qurtubi ke, yang sesimpel sudahlah, tuan-tuan yang pening sangat. Kan? Yang sesimpel, yang memudah je. Ambil tafsir. Jalan lain pun okey. Jadi orang boleh tengok tafsir. Jadi baca Quran, apa maksud ni? Tengok tafsir. Oh, ini cerita dia. Oh, ini cerita dia. Oh, begini hukum dia. Jadi maknanya adalah nilai tambah. Mudah-mudahan dengan cara begitu, lebih teranglah sikit lampu kita. Itu matlamat dia. Sebab itu saya nak sebut, Quran betul untuk dapat pahala. Tetapi jangan lupa, setiap ibadah yang kita buat, Allah menyebut solat, inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Bukan suruh solat je, kita mula bergegar solat. Tak. Makna solat itu betul, tapi bukan sekadar habis bagi salam. Tak. Tapi solat itu dengan harapan mudah-mudahan dapat menghalang keji dan munkar. Makna ada dia punya konsekuensi dia. Tuan-tuan faham tak? Si orang putih itu. Makna apa konsekuensi? Apa dia? Kesan. Cakap orang putih itu cakap Melayu pula. Makna ada kesan dia. Dia ada dia punya, ada end product dia. Aiwa. End product. Ibarat solat itu ialah proses untuk nak buat produk. Faham tak makcik? Macam kita buat kuih, kan? Kita ulilah tepung, ulilah kali jadi tepung juga. Apa kefaedahnya? Jangka uli, jadilah donat. Agak-agak begitu. Atau uli, jadilah roti canai. Okeylah juga. Ini uli, sampai sudah tepung juga. Buat apa ni? Buat tepung. Tak ada faedah. Bukanlah maksud tak ada faedah langsung, tak. Tapi maknanya tak sampailah matlamat. Bermakna seolah-olah kita buat hal tersebut hanya mengulang-ulang saja. Begitu juga besok, ambil lagi tepung. Jangan lupa beli tepung bang, balik sembahyang subuh. Berapa banyak? Sekilo. Kita mikir apa benda pula orang tu nak buat hari ni. Telur, jangan lupa telur 3 biji. Dia uli lagi, uli. Sampai sudah tepung juga jadi. Ni nak buat apa? Tak ada, buat tepung je. Semalam buat tepung, hari ni pun tepung. Besok suruh lagi kita mengadang gitu. Ni nak buat apa pula hari ni? Tak tahu lagi, tapi ingat tepung juga. Tak payah bazir duit aku je. Makna kita begitu juga sembahyang, kita buat hari-hari. Tapi ending produk daripada solat itu, tuan-tuan faham? Saya guna bahasa mudah sikit supaya tuan-tuan tak pening kepala. Makna apa hasil ending produk dia? Tuan-tuan tak payah fikir, Quran dah letak, tak payah tuan-tuan mengada nak fikir. Saya tengah fikir ni Ustaz, apa ending produk dia? Tak payah. Quran sebut dah, inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Habis. Zakat pun sama juga. Allah sebut dah siap-siap, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maknanya kita bayar zakat. Tuan-tuan sekarang bayar zakat berapa ringgit? 7. Orang bersempak hari-hari makan nasi Arab 7 ringgit juga. Dulu masa zakat fitrah 4 ringgit setengah ke? 4 ringgit 20 sen. Kau ingat? Dulu 4 ringgit 20 sen.
Yang otai-otai. Dulu berapa? Ji? RM5 sebelum tu. Lepas tu. Bawah lebih RM5. Berapa paling murah masa tu? Saya rasa kita ada RM4 lebih kot. RM4.70 ke RM4.47 kan? RM4.7. Masa RM4.70 masa-masa kau main sibuk lagi. Dah berzakat. Oh, betul dia interview ni orang. Dah berzakat. Pasal RM4.70. Dia 8 orang pun baru RM32, RM50 tak habis. Sekarang zakat RM21. Interview lah. Dia bukan interview tu lah. Dia tanya, kau bayar berapa? 7 ke 14 ke 21? Betul. Kalau 21, 8 orang dekat RM200. Menung kawan tu. Makna zakat itu kan soal kita bayar, saya bayar 7, saya bayar 14. Tak. Allah sebut ambil daripada mereka zakat. Tujuannya apa? Tutahhirun wa tuzakkihim biha, untuk nak menyucikan harta mereka. Saya kita rasa kita keluar ni, ya Allah, mungkin banyak harta-harta aku ni yang tak bersih. Mungkin masa aku bekerja tak pernah elok cara bekerja. Mudah-mudahan ni menyucikan. Itu end product ni. Bukan sekadar bayar zakat, lepas tu masuk dalam prep. Semua nombor, apa nama tu? Resit zakat dia 0001. Setiap tahun 001 nombor dia. 001 nombor dia. Betul dia. Tak, bukan itu. Dia nak apa ending daripada itu? Endingnya ialah supaya kita rasa membersihkan harta dan menyucikan jiwa kita. Sama juga puasa. Allah nak la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kau bertakwa. Itu matlamat. Maknanya setiap benda yang kita buat tu bukan itu saja. Itu yang saya bagi analogi dia tadi, orang uli tepung. Kalau itu saja kita buat, maknanya mungkin dapat pahala. Tuan-tuan, saya tanya orang bersempat lah, 7.30 kita berhenti. Dah syuruk dah. Boleh lah, 7.30 tuan-tuan nak solat isyraq dah boleh. Berapa banyak pahala? Cuba jawab. Tuan-tuan faham soalan ke tidak? Oh makcik, 18 hari puasa dah, berapa banyak pahala? Jawab. Dan sungguh, memanglah man qama Ramadan imanan wahtisaban, siapa yang mengharap-harap pahala, betul, memang disuruh begitu. Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajri, dapat pahala macam orang puasa. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, Al-Hasan tu bi asri amsalha ila sabun bi adidaf, satu kebaikan diganda 10 sehingga 700 kali. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi, melainkan puasa tak masuk calculation. Puasa tak masuk 10 sampai 700, tak. Puasa dia panggil apa? Makna tak ada nombor tu panggil apa? Infinity. Maknanya ikut Allah Ta'ala nak bagi berapa. Ada orang puasa dia dapat 4 juta. Boleh jadi. Ni pakai nombor lah supaya tuan-tuan faham. Ada orang puasa sebab Nabi sebut pakai nombor juga. 10 sampai 700 supaya orang faham. Tapi orang kita sibuk mengira. Nabi sebut solatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi masjidih. Solat di masjid aku lebih baik lebih 1000 kali ganda solat tempat lain. Orang kira kan 1000 tu. Sebab itu kata para ulama, nombor-nombor ini nak menggambarkan banyak, bukan suruh kira. Faham ke tidak? Yang tuan-tuan pergi kira berapa? Ini Zuhur, Masjid Nabawi 100,000, Asar 1000, mana 5,000. Alhamdulillah. 5,000 solat berjemaah, solatul jamaah khair min solatul fajr bisabni wa 20 darajah. 27 kali ganda, 1000 kali 27, 27,000. 27 kali 5, itu dikira je. Kata para ulama, kita baca apa pandangan ulama tentang nombor-nombor yang disebut. Sebenarnya nak menggambarkan banyak. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bukan tuan-tuan kira, oh malam ni Lailatul Qadar, saya sembahyang tarawih bersamaan 83 tahun. Tahun sudah pun dapat juga. 83, 166. Tahun sebelum tu pun dapat juga. Campur lagi 83. Ni gila ke apa? Orang bukan suruh kira begitu. Nak menunjukkan malam itu keistimewaan. Allah beri keistimewaan yang besar, luar biasa berbanding yang lain. Kita baca lah. Sebab tu disebut 1000 tu ada
dalam istilah orang Arab ni, kita pun pakai sama juga. Berapa banyak laku? Ada sikit, beribu jugalah. Nak menunjukkan apa? Menunjukkan banyak. Bukan ribu tu suruh kira berapa ribu. Tapi tak apalah, pasal kita suka mengira kan, kira lah. Tapi soalnya berapa banyak dapat? Cuba sebut. Ni Nurul Iman. Tak ada. Sebab itu pahala ni tuan, kita tahu itu Allah Ta'ala punya kerja. Yang kita boleh nilai itu ialah kesan. Kesan kita boleh nilai. Itu boleh nilai diri kita. Kita tak boleh sebut diri kita, Alhamdulillah, aku yakin sepanjang 18 hari ini sudah 4,89 pahala. Begitu. Ada tuan sebut begitu? Tak ada. Kita pun tak confident tengok ada pahala ke tidak aku. Kan? Kena sembahyang subuh tadi, mengantuk punya pasal, belum tahu lagi pahala. Kita dengar khutbah hari Jumaat, bulan Ramadan, pahala besar, betul. Tapi kena ingat, masa dengar khutbah tu, berapa persen tahap kesedaran kita? Ada orang 20, 60, 80. 20% je sedar, 80% halusinasi. Itu kira ada orang 10, 90, 90 collab, 10% je sedar, dia perasan ada khatib, tu je. Ada orang 100% halusinasi, tak tahu apa benda, tahu-tahu dah bangun sembahyang. Takkan pahala banyak ni. Sebab tu kita tak boleh nilai. Bukan maksudnya kita sudah peduli soal fadilat tu, bukan. Tapi saya nak mengajakkan supaya kita jangan syok sendiri. Mari kita sesama fikir sejauh mana kesan daripada ibadah yang kita buat. Mudah-mudahan bila bertakwa, mudah-mudahan lebih jelas apa yang sepatut kita buat dan apa sepatutnya kita tak buat. Takwa itu sebagai penyuluh. Begitulah tuan-tuan. Mudah-mudahan teruslah baca Quran, terus belajar, terus kita fahamkan isi-isi Quran, terus kita berinteraksi dengan Quran, terus berkomunikasi dengan Quran. Kerana Quran itu adalah sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Sebab itu Allah tak sebut hudan lil muslimin. Kata Dr. Ain Al-Qarni, kerana orang bertakwa itu confirm Muslim. Tapi orang Muslim belum tentu bertakwa. Ramai orang Islam tapi tak bertakwa. Islam juga, minum juga. Sikit lah dia kata, tak banyak sangat, saya tak sampai mabuk. Sikit je kata dia. Tapi I am Muslim, kata, I'm proud to be Muslim. Kan, kita dengar rasa nak entak je dengan botol tu kat dia. Tapi nak kata macam mana? Sebab itu Allah Ta'ala sebut, orang yang nak pakai Quran ni, orang bertakwa saja. Makna kalau tuan-tuan rasa hidup pakai Quran, menunjukkan adalah takwa. Kita buka apa sebut Dr. Ain Al-Qarni dalam kitab ni. Ada banyak, antara Ifazillah, Yahfazka pun dia sebut juga begitu. Jadi maknanya, soal apa yang kita buat tu menentukan apa dia punya hasil. Kan, dalam konteks kita panggil apa istilah ni, ilmu pengurusan dipanggil ada input, ada proses, ada output. Kan, proses ni itulah yang kita buat sekarang. Solat, berjemaah, masjid, puasa, sunnah Nabi SAW kita buat. Kan, bulan Ramadan paling banyak sunnah Nabi kita buat sampai ke gaduh. Pakai bata ke tak bata, bata sekarang sama ke tidak dengan bata dulu. Kan orang kita tak ada kerja. Hadis pasal Nabi makan kurma dengan, dia panggil zubat ataupun dia panggil apa bata lah, payah no keju, apa nama, mentega tu orang kita lebih kurang lah. Tapi dia bukan mentega itu. Tapi orang sibuk bincang tu, mentega ke bata salted butter ke tak salted butter. Tak ada kerja. Hadis tu 1400 tahun dah. Makna dia sebut, kita ni buat bukan sebenarnya nak buat pun, buat sebab viral. Kan? Orang viral je, semua kelang kabut buat. Viral dulu, viral apa nama tu? Air kurma simpan satu malam, ingat? Semua sibuk pakai buat. Lepas tu dah tak viral, tak buat dah. Sekarang viral makan mentega, hari-hari makan mentega. Habis Ramadan, semua masuk hospital. Mana kita buat bukan pasal sunnah pun tak. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, semua yang kita buat ni bawalah kepada ending dia, la'allakum tattaqun. Jadi yang ini sekadar untuk kita tengoklah pagi ni, sama-sama kita perhatilah. Terus tengok orang, bawa tenang. Mengaji jangan suka tengok orang. Tuan-tuan faham ke tidak? Oh makcik, ni menengok orang. Betul lah ustaz tu cakap dekat masjid tadi.
Kau tengok tu, iyah tu. Mana bertakwa? Bawa tenang. Sibuk menengok orang bertakwa ke tidak, buat apa? Menengok kita lah. Makna tujuan kita, kita perhati diri kita. Sebab hasbu anfusakum. Tengok, menong. Besoklah yang ceramah. Yang ceramah pun kena menong juga. Menong. Nampak gaya yang mendengar ceramah lagi masuk syurga dulu ni. Lepas tu saya kata, besok kalau tuan-tuan masuk syurga dulu, kat sirat besok tuan-tuan ada jalan depan, jangan tuan-tuan di belakang, kita tengok pula belakang, tu Ustaz kuliah subuh tu. Ustaz, mainlah cepat sikit, tak payah, jalan je lah. Kita bentang di depan, act pula. Makna kita nak sebut, semua orang kena muhasabah. Yang ceramah, yang dengar ceramah pun sama juga. Jadi mudah-mudahan, ada baki lagi 12 hari. Tak lama dah, 12 hari saja. InsyaAllah, kita manfaatkan sebaiknya, pastikan mudah-mudahan lepas daripada Ramadan ni, kita punya lampu terang. Bolehlah pakai untuk 11 bulan. Kan? Makna menyuluh 11 bulan tu nampak yang ni kena buat, ni tak payah buat, ni perlu buat, ni jangan buat, ni sunat, ni wajib, ni makruh, ni harus. Yang ni dulukan, yang ni kendiankan, yang ni susah buat, ni hak, ni bukan hak, ini kena bagi, ni tak payah bagi, ini mesti buat. Ini jangan kompromi, ini boleh kompromi, itu tak apa, lengahkan dulu ini. Begitulah. Mudah-mudahan pasal lampu terang. Jangan tuan semua tuan balun serentak. Yang boleh pun tak boleh, yang tak boleh pun tak boleh. Lingkup. Makna tak ada apa-apa kita dapat seolah-olahnya daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan. Tuan-tuan, cukuplah sekat tu. Bawa tenang. 7.37 dah. Cukuplah. Syuruk pun dah masuk. Yang nak solat isyraq pun dah boleh lah. Jadi saya rasa sekadar itu dulu lah untuk pagi ni. Ceramah panjang pun tuan-tuan bukan faham pun. Pendek sudah lah. Jadi sekat tu dulu. Jumpa lagi 5 tahun akan datang. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.